أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya muliakan lagi saya kasihi para jemaah sekalian, khususnya jemaah Masjid Muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita dah masuk pada akhir-akhir Ramadan ya. InsyaAllah mudah-mudahan diberikan kita kesihatan untuk teruskan perjuangan kita untuk beribadah, berpuasa. Mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan ini dengan segala-gala insyaAllah yang dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bersih seperti bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada kuliah kita pada hari ini kita nak bicarakan tentang bukan Ramadan seperti biasa. Cuma Ramadan kita kali ini kita nak bincang tentang ujian. Antara Ramadan dan ujian dalam kehidupan kita dan apa tujuan diberikan ujian. Lagi-lagi bulan Ramadan sekarang ni dengan masalah COVID, mungkin ada yang masalah itu, masalah ini dan sebagainya. Jadi kenapa lah hidup ni banyak sangat ujian sana, ujian sakit, ujian untuk anak, masalah kerja, ya Allah banyak ni sekarang pula company-company pun ada masalah. Bila nak habis ujian ni, bila nak habis mulai kena sakit ni, COVID ni bila nak settle. Jadi kita bicarakan Ramadan kali ini dengan ujian. Sebab kalau orang tak faham ujian, dia anggap ni benda semuanya tak bagus, semuanya keburukan. Sedangkan nanti kita akan bicarakan nanti bahawa ujian ini sebenarnya untuk orang-orang beriman, ya Allah, kelebihan yang luar biasa. Jadi kita insyaAllah teruskan pengajian kita. Tajuk kita ni amalan dijamin di syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bicarakan satu tajuk yang cukup luar biasa. Sebab tu kadang-kadang kita ni nampak benda zahir ni nampak buruk, tetapi rupa-rupanya Islam mendidik kita tak semua benda yang kita nampak zahir tu buruk, tapi bukan buruk, kadang-kadang ada kebaikan. Itu antaranya ujian. Ini saya baca di sini muka surat 338 hadis 40. Masya Allah, ujian berterusan daripada Allah Ta'ala untuk orang beriman di dunia. Apa pasal? Agar apabila bertemu dengan Allah Ta'ala, dirinya bersih dari dosa lalu dimasukkan ke syurga. Ini tajuk kita. Mungkin ada orang tanya, kenapa tak boleh kita hidup senang je, gembira je, kemudian kita masuk syurga lah. Jadi itulah kita dunia ni, sebab ni dunia ni tempat diuji iaitu Al-Quran pun sebut dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kehidupan hidup ni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya nak diuji orang-orang manusia, terutama orang Islam, supaya nak tengok orang Islam ni macam mana kesabarannya, keredaannya, cintanya pada Allah, ibadahnya. Dia boleh lawan, jadi balasannya ya Allah syurga. Syurga kekal, bukan nak masuk syurga 5 tahun mati, bukan masuk syurga 10 tahun dah kumpul duit, masuk syurga mati, kekal selama-lamanya. Jadi saya baca di sini ujian sebenarnya untuk orang beriman supaya buang dosa-dosanya. Ini berita gembira kepada orang Islam. Baik, apa dalilnya pula? Sekarang orang tanya minta, apa dalil pula bahawa ujian-ujian semua untuk buang dosa? Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alaihi khati'ah." Artinya berterusanlah ujian ditimpakan kepada orang beriman, lelaki dan wanita. Masya Allah, lelaki-lelaki dan perempuan juga, iaitu pada tubuh badannya ujiannya, pada anak-anaknya serta hartanya, hingga apabila berjumpa Allah Subhanahu wa taala nanti, maka tiada lagi segala dosa, mana bersih dosanya kerana diuji ujian supaya nak buang dosa-dosa ni. Para penonton sekalian, para jemaah, ini antara dalil hadis baginda alaihi salatu wassalam yang jelas menunjukkan hadis ini sahih
iaitu maknanya ujian ini untuk kebaikan orang-orang Islam. Kita tahulah macam sekarang berlaku COVID, orang kata, "Ya Allah, ni apa ni? Ini mungkin lah pasal orang ni tulah macam-macam Tetapi bagi orang beriman, sabar, ini berita baik. Kalau kita sabar, kita tenang, dalam ujian semua ini, ya Allah, kita ni seperti bersih, seperti bersih dan tak ada apa-apa lagi dosa pada diri kita. Sebab tu ada hadis sahih juga menyebut bahawa jika ditimpa satu tempat ta'un, penyakit berjangkit, dan kemudian mereka tetap di rumah mereka, tetap di tempat mereka, mereka bersabar, mereka reda dengan ujian ni, maka pahala mereka ini adalah pahala syahid. Macam kita lah, kita tenang, kita sabar, kita reda, kita berserah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai jangan sampai lah terpekik-pekik orang yang tak boleh reda, tak boleh terima. Tak boleh. Kita orang Islam tenang, berdoa, bermunajat, minta pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan pergi ni semua penyakit. Kalau kita sabar, Allah berikan pahala syahid. Orang yang mati syahid, walaupun kita tak mati tak meninggal dunia, pahala tu kita dapat pasal dalaman kita, reda kita, sabar kita dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu lagi para penonton sekalian, ini kalimat bala ni. Ini kadang-kadang kalimat ni makna, kalau kita faham ni makna bala ni, Allah, ini musibah, bencana, kemurkaan Allah. Sebenarnya bala ni para penonton, bala ni ibtila, maknanya ujian. Ibtalahu Allah min nabi ma yazalul bala bil mu'min, ujian daripada Allah Taala kepada hamba-hamba. Itu makna sebenar bala ni, daripada ibtila ataupun makna di bahasa Melayu ujian. Jadi yalah, kadang-kadang apabila disebut ini bencana bala, itu memang ada juga boleh diertikan sebagai satu bencana musibah, tapi asal maknanya adalah ujian, ibtila minallah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi para penonton sekalian, satu lagi kelebihan, kehebatan orang beriman ni kalau dia sabar dengan ujian. Satu lagi kehebatan dia apa? Iaitu antara golongan yang tidak akan dihisap, dihitung amalannya di akhirat. Tidak dihitung, tidakkah sepatutnya orang-orang semua perlu dihitung amalannya, dihisap segala amalan kebaikan, keburukan? Kenapa pula orang ini tidak? Saya bacakan di sini ada hadis juga menyebut, dalam riwayat yang lain pula ada menyebut bahawa orang-orang yang selalu mendapat ujian di dunia, musibah dan sebagainya, akan dikatakan kepada mereka di hari akhirat, masuklah kalian semua ke dalam syurga. Lalu mereka merasa hairan dan berkata, ya Allah, bukankah semua orang harus dihisab, dihitung amalan? Maka Allah Ta'ala menjawab, kami telah menghitung amalan kalian di dunia. Masya Allah. Jadi beginilah sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, yang kadang-kadang kita merasakan sebaliknya, iaitu seolah-olah kita lihat seperti Tuhan tidak sayangkan kepada kita dengan ditimpakan berbagai ujian. Tetapi sebenarnya tidak para penonton sekalian, malahan Tuhan inginkan dari segala ujian ini agar dibersihkan segala dosa kita, lalu dengan senang dimasukkan ke syurga tanpa perlu bersusah payah dihitung akan amalan di hari akhirat kelak. Dan kadang-kadang ujian pula yang benda yang terlalu simple-simple ini pun insya-Allah dihapuskan dosa-dosa kita dan mudah kita masuk syurga. Sebab tu kadang-kadang kita lihat kalau macam dululah, sekarang ni border sempadan antara Singapura dengan Johor dah lengang je, nak masuk pun tak ada problem kan. Tapi itulah, pandai-pandai lah nak masuk sana, kena kuarantin. Tapi bayangkan dulu waktu tengah sibuk ni, Allah, kalau hari Sabtu, ingat kalau jemaah hari Sabtu, Jumaat malam tu penuh immigration Singapura nak masuk Johor. Ini baru berpuluh ribu sesak di situ. Bayangkanlah kalau kita dalam keadaan sesak, tiba-tiba ada security datang, polis datang jemput kita ni, terus daripada jembatan Singapura, immigration Singapura, terus sampai masuk Johor, lepas orang beratur komen panjang lagi. Dulu sikit ada sampai orang hantar video
Sampai ada orang terbuang air pula dekat jembatan tu antara Singapura dengan Malaysia. Pasal terlalu lama, 5 jam jam. Tiba-tiba kita daripada ada polis datang, ambil kita zoom lalu masuk Johor, dah lepas. Siapa tak nak? Begitulah para jemaah, ini baru immigration Johor. Immigration Singapura sana, bayangkan di hari akhirat, di mana apa? Bukan berpuluh ribu, berpuluh juta, beribu juta. Sekarang saja manusia ada berapa? Dah 7-8 bilion manusia. Jadi bayangkan, ini sekarang yang dulu-dulu punya manusia dah meninggal, kita tak tahu berapa. Yang akan datang lagi kita tak tahu berapa. Ini semua akan dikumpulkan. Bukan saja ini saja, jin-jin, setan-setan pun dikumpulkan juga. Ya Allah, banyak lagi. Bayangkan keadaan traffic jam tu hari akhirat macam itu. Tiba-tiba ada malaikat datang. Okey, ini ada jemaah Masjid Muttaqin ni. Masya Allah, hebat. Terus pergi masuk syurga. Terus saja. Siapa tak nak macam itu. Jadi antara apa amalan ni? Mungkin orang kata, apa amalan ni sampai boleh masuk syurga terus? Antaranya macam tadilah, iaitu dia sabar, dia reda dengan ujian yang datang. Jadi akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, kamu masuk dalam syurga tanpa hisab, tanpa kira-kira. Jadi ditanya Allah, macam mana pula kita boleh masuk syurga tanpa kira-kira? Sebab kamu sudah dikira amalan kamu kat dunia. Maknanya dah tak ada apa lagi dosa, terus saja. Begitulah para penonton sekalian, ujian. Sebab itu kita secara zahir ni kena nampak ujian ni, dia tu kena sakit, kena itu. Itulah agak ini jahat. Kita faham macam itu. Tapi tidak semestinya ujian itu menunjukkan dia jahat, kena bala apa ujian sakit pak. Jahat tidak. Nabi Ayub alaihissalam ujian, sabra Ayub ni istilah orang Arab ni, kalau dia sebut sabar ni sabra Ayub. Nabi Ayub punya sabar. Ya Allah, bayangkanlah seorang Nabi, maknanya diuji Allah Ta'ala sakit, katanya sampai 9 tahun. 9 tahun tak boleh bangun atas katil. Kita kalau kat hospital 1 minggu dah terlantar kat katil, tak boleh tahan. Ini katanya sampai, ada dia kata 7 tahun, ada 9 tahun. Sabar Nabi Ayub dengan sakit. Allah Ta'ala nak angkat darjat. Berani kita cakap Nabi Ayub sakit pasal ni nak buat tak betul. Ini ujian untuk mengangkat darjat. Sebab itu para jemaah sekalian, asyadul bala, ujian yang paling berat, siapa yang ditimpa siapa? Para nabi-nabi. Ada tingkatan darjat yang tinggi para nabi-nabi yang menerima ujian yang berat. Sebab itulah menunjukkan sebagai ketinggian darjat. Kita terbalik, kalau orang-orang yang hebat, rumah besar, kereta besar, gaji besar, tempat tinggal tepi laut, kadang-kadang bawah laut, atas laut, tak ada laut. Orang dah hebat. Tetapi ujian Allah Ta'ala kepada Nabi-Nabi, adakah rumah besar, kereta besar, kapal besar? Tak ada. Habis ujian terus-terus, supaya nanti di hari akhirat diberikan kemuliaan, ketinggian darjat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi orang-orang yang kaya-kaya dunia, ni problem. Pasal nanti dia tanya, kamu duit banyak ni buat apa? Beli baju 1 boni. Beli kereta 100 biji. Beli rumah banglo 1 dunia. Apa kamu buat ini untuk? Habis kamu berjiran susah, ada depan rumah kamu orang susah, orang miskin, kamu tak tolong. Problem. Jadi duit banyak pun dah jadi masalah pula. Jadi tugas kita sebenarnya duit itu untuk membantu orang-orang yang susah dan sebagainya, bukan kita pergi simpan, meninggal tinggal semua. Jadi itu balik semula para jemaah, ujian ini dia, ibtila ataupun bala bahasa Arab. Kita kalau faham bala ni habirah, musibah lah, bencana. Tapi makna bala ni ibtila, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi menarik ni Ramadan yang sekarang ni kita puasa pun ujian juga ni. Tapi untuk kebaikan kita, kesihatan, supaya kita cekal, kita sabar, kan bagus. Puasa ni banyak kebaikan, dalaman, luaran. Dan dia juga ujian sebenarnya, pasal kena tahan lapar, dahaga, lepas tu kena bangun sahur. Kalau tak bangun sahur kan susah nanti, makin lapar lagi. Jadi ini semua kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kita sabar ni, Allah, syurga insyaAllah. Sebab itu ada hadis kursi menyebut, Allah Ta'ala memberitahu,
bahawa semua amalan ini untuk anak Adam melainkan puasa. Hanya puasa saja yang betul-betul untuk Allah Subhanahu Wa Taala, khusus Allah akan berikan pahala luar biasa. Jadi memang puasa ni lain macam dia punya ibadah ya, sahabat. Ada juga kadang-kadang yang hebat untuk kita ni, sehingga kan benda kecil-kecil yang kita tak perasan ujian itu pun kafarah, buang dosa. Ya, hadis menyebut apa yang Nabi alaihi salatu wasallam menyebut, apa yang dirasakan oleh seorang muslim seperti kepenatan, sakit, susah hati, kesedihan, derita, muram, hingga duri kecil yang terkena tubuhnya, nescaya Allah Ta'ala akan menghapuskan dengannya dosa-dosanya. Ya Allah, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim hadis sahih. Maknanya bila saya baca hadis ni dalam bahasa Arab, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin. Ini dalam bahasa Arab, apa sahaja yang ditimpa kepada orang Islam min nasabin. Nasab ni apa? Penat. Saya bercakap ni penat. Tapi lah seronok. Ada orang dia seronok bercakap, ada orang bercakap rasa 5 minit dah penat. Tengok keadaan. Ada orang berjalan nak pergi kerja, penat kan? Ada orang nak jaga anak, nak pergi belajar, nak sambung belajar, nak cari kerja, cari nafkah, bantu mak bapak, bantu orang susah, semua penat. Penat semua. Selain daripada sedekah tu, penat ni pun kafar. Ya Allah, penat naik tangga, penat balik kerja, penat bangun pagi subuh, penat tu sendiri dah kafarah, buang dosa. Sakit confirm lah. Susah hati, kadang-kadang susah hati. Hai, ini macam mana ni COVID ni? Penyakit kita habis-habis, susah hati, itu pun kafarah. Dalaman kita susah hati pun kafarah, buang dosa. Sedih macam mana ni COVID ni? Kita sedih ni, raya tak beraya ke tidak ni? Nak sembahyang raya macam mana? Sedih anak macam mana nak ziarah, sedih muram, itu pun kafarah, buang dosa kita. Ya Allah, maknanya kalau kita lihat kurniaan Allah, dahlah kita diberikan nikmat macam-macam, boleh makan sedap-sedap, minum sedap-sedap, tidur sedap, boleh kahwin pula apa. Kemudian ada maknanya kafarah pula, benda-benda yang kadang-kadang kita tak perasan, susah sikit, semuanya dibuang dosa-dosa kita. Kemudian sehinggakan duri kecil pun sebagai sebab dihapuskan dosa kita. Ya Allah. Dan satu lagi tentang ujian ni, tentang Ramadan dan ujian supaya kita tenang dan sabar, iaitu ada hadis yang cukup menarik. Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah. Kalau sekiranya seorang hamba itu telah ditentukan kedudukan yang tinggi oleh Allah Ta'ala, dan ditentukan darjah yang tinggi yang tidak boleh dicapai dengan amalannya, tak boleh dicapai dengan sembahyangnya, dicapai dengan ibadah, tak boleh. Maka macam mana nak sampai ke darjah yang paling tinggi di akhirat? Maka Allah Ta'ala akan berikan ujian, cobaan pada tubuh dia, pada hartanya dan pada anak-anaknya. Sebab itu para penonton sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, ada ulama mengatakan, saya tertarik dengan satu kata-kata orang alim. Dia kata, kita ni kalau tengok orang sembahyang tarawih, berpuasa, berzakat, sedekah, memang kita nampak dia buat amalan salih, baca Quran, berzikir. Kita nampak dia dah pergi haji, berumrah, kita nampak dia buat amalan kebaikan. Tapi kita terlupa sebenarnya orang yang sabar dengan ujian, orang yang sabar ditimpa musibah dengan ujian yang macam-macam. Orang mesti macam pelarian, kesian kan, macam Rohingya ni, Syria ni, kat Yaman tu hidup susah. Di Somali pun ada yang kadang tak makan, di Afrika kesian. Jadi sebenarnya orang-orang macam ini, mereka sebenarnya dalam keadaan beramal soleh. Ya ke? Ini yang nampak sembahyang, zakat, ibadah malam kan beramal soleh. Ini pun amal soleh juga, orang susah, ya. Sebab mereka zahirnya susah, tapi dalaman dia beramal soleh. Pasal apa dalaman beramal soleh? Sebab dia sabar, dia redha, dia tawakal, berserah pada Allah, dia mengharapkan rahmat Allah. Dalamannya jadi menunjukkan dia ni dalam keadaan amalan soleh, dan kadang-kadang dia lagi besar pahala amalan soleh daripada orang yang hanya sembahyang tapi dah riaknya, tunjuk-tunjuknya, buat khusyuk tak khusyuk ke, macam-macam. Dia lagi hebat pasal dalaman dia, dalaman ni hebat.
Jadi di sini para penonton sekalian, hafizakumullah, Ramadan dan ujian mendidik kita lah, maknanya bagaimana kita sebagai seorang Muslim hadapi ujian itu dengan positif, dengan tenang, dengan berserah pada Allah Taala. Kita usahalah membantu diri kita menghadapi dengan planning lah. Tetapi jangan kita meradang, kita pecahkan kaca, kita lempar kerusi, habis televisyen pecah. Tak boleh lah. Kita kena tenang, sabar, reda, buat planning, cakap yang baik-baik, jangan cakap yang bukan-bukan semua. InsyaAllah mudah-mudahan pahala dosa kita dihapuskan Allah. Dan yang paling menarik, antara orang yang masuk syurga tanpa perlu hisap, tanpa perlu dihitung amalannya, senang saja. Terus macam tadi saya cerita. Baik, sebelum itu para jemaah, ada satu kisah yang cukup menarik sebelum kita akhiri kuliah kita. Ada dikisahkan bahawa ada seorang guru ni, dia sakit, guru agama dia sakit sampai kurus sakit dia. Jadi anak-anak murid ni pun datang secara sedih, tengoklah guru dia tu sampai sakit, kurus. Jadi mereka anak-anak murid tengok sedih menangis, tapi gurunya tanya, kenapa kamu sedih? Jadi mereka cakap, wahai tuan guru, kami sedih pasal dilihatkan kurus sangat, tak bermaya sampai dah sakit macam ini ni. Jadi guru dia kata apa? Dia kata mana dia sukalah dengan sakit itu. Jadi anak murid heran, tuan guru, kenapa kamu suka pula dengan sakit macam ini, dah ujian, macam-macam dah usaha pun tak baik. Jadi dia kata apa? Guru dia jawab, kerana Tuhan sukakan ujian ini diberikan kepadanya, maka aku juga sukalah diberikan sakit tersebut. Maknanya kalau dah hadilah takdir, dia dah usaha macam-macam nak berubah, usaha tapi tak baik-baik. Ni zaman dulu lah, susah. Tak baik, makin sakit, reda, maknanya terima, tetap usaha tapi berserah pada Allah Ta'ala, tetap tenang jiwa dia, sangka baik pada Allah Ta'ala, gembira. Maknanya kalau ini dah takdir, gembira, maknanya pahala besar, dibuang segala dosa, dibersihkan diri daripada dosa seperti bayi baru lahir. Jadi anak murid tak faham. Jadi itulah yang kita kena faham, makna ujian ni memang semua orang tak suka, tapi kalau ditimpa, kita kena tenang, kita usaha untuk hilangkan masalah, tapi banyak berserah kepada Allah Ta'ala dan usaha. Cuma satu lagi sebelum saya akhiri, perlu kita ingat, memandang ujian ni banyak pahala yang kita sabar. Tetap Islam menyuruh kita jangan minta pula ujian. Jangan pula kita tengok, ni ujian bagus, pahala besar ni. Kita pun minta, ya Allah, timpakanlah aku ujian, ya Allah, timpakanlah aku bala. Tak boleh, itu tak boleh. Sebab Rasulullah ajar kepada kita minta kesihatan, Rasulullah ajar kepada kita minta kebaikan, iaitu Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, berikanlah kepada kami keampunan dan afiat, kesihatan. Jangan minta ujian, jangan minta penyakit, tak boleh. Tapi kalau ditimpa, sabar, tenang, berserah pada Allah Ta'ala dan usaha untuk kebaikan. Baik, kita akhiri kuliah kita dengan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikirnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Zikir masyaallah baqiyatus salihat, pahalanya ganjaran ni berat di hari akhirat, sehingga Nabi kata lebih baik daripada kemewahan apa pun yang disinari oleh matahari. Maknanya kalau kita ada seberat timbangan dunia emas, seberat timbangan bintang Marikh, bintang apa, seberat kekayaan semua, tak akan sama dengan pahala orang yang baca ni sekali saja. Dia panggil baqiyatus salih. Kita baca sekali pun alhamdulillah, dengan ya Allah, beratkanlah timbangan amalan salih kita dan mendapat tempat yang terbaik dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.